Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasi niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Ahbabana al-kiram, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini, setelah lamalah yang kita tak bertemu dan tak bersua, maka insya-Allah kita akan sambung pada malam ini pengajian kita insya-Allah. Dan sebelum ini kita membicarakan kitab Syekh Daud Al-Fatani dalam bab at-tasawuf, dan itu telah tamat kita bicarakan pada beberapa bulan yang lalu atau beberapa setahun yang lalu lah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan mulakan kitab yang lain, dan pada malam ini kita akan mulakan kitab Bahjatun Nazar. Kitab Bahjatun Nazar ini ia merupakan sebuah kitab menghimpunkan tiga seni ilmu yang utama di dalam Islam, yang ia adalah aqidah, yang keduanya fiqh, dan yang ketiganya at-tasawuf. Tiga-tiga ini mempunyai kaitan yang sangat rapat, tak dipisahkan di antara satu dengan yang lain. Maka kitab ini telah disusun oleh seorang alim namanya Syekh Nabil Asy-Syarif Al-Azhari, seorang daripada ulama yang mutakharrij daripada Al-Azhar, dan dia telah menambah baik sebuah kitab, iaitulah Mukhtasar Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq itu dikarang oleh Syekh Abdullah Ibn Tahir Ibn Husain Ibn Tahir. Kemudian dia buat ringkasan padanya. Kemudian pada ringkasan itu senang cerita untuk orang awam kita macam kita ini. Disusun dia dalam bentuk soalan dan jawapan. Hasil susunan itu merangkumi 400 lebih soalan. Begitu juga jawapan. Maka soalan-soalan yang datang itu dia berkait dengan akidah, berkait dengan fiqh, dan berkait dengan tasawuf. Sudah tentu di awal kitab ini dia datang dalam menerangkan tentang isu-isu yang berkait dengan akidah. Setelah itu baru kita masuk tentang fiqh, dan setelah itu dia masuk tentang tasawuf. Ahbabana al-kiram, kita kitab ini antara kandungannya merangkumi maklumat-maklumat yang sangat diperlukan oleh kita di dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah apabila kita mulakan pembacaan kitab ini, dan kita akan lihat satu demi satu maklumat yang diutarakan dan disantapkan kepada kita, ia merupakan maklumat yang tidak dapat tidak mesti kita ni sebagai seorang muslim yang mukallaf terutamanya hendaklah kita mengetahui tentangnya. Kerana menjahili tentang perkara yang kita akan bicarakan ini, ianya dikira sebagai dosa. Mungkin ada sebahagian orang ingat mempelajari ilmu ini satu benda yang sunat. Tak betul. Ilmu ada yang fardu ain kita belajar tentangnya, ada yang fardu kifayah. Oleh kerana itu di awal kitab ini, soalan yang pertama datang ialah membicarakan, memberi pengenalan kepada kita
apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain dan apa bezanya dengan fardu kifayah. Lalu kata pengarang kitab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ma huwa al-fardul aini min ilmi ad-din? Al-jawab, fardul aini min ilmi ad-din huwa al-qadru alladhi yajibu ta'allumuhu min ilmi al-i'tiqadi min al-masail fiqhiyyati wa min ahkam al-muamalati liman yata'ataha wa ghayriha wa kama'rifati ma'asi al-qalbi wal jawarihi kal-lisani wa ghayrihi wa ma'rifati adh-dhahiri min ahkam az-zakat liman tajibu alayhi wal hajj lil mustati' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, rawahul Baihaqi. Pengarang kitab dia di awal kitab ini dia datangkan satu soalan. Dia kata, apakah dia fardu ain daripada ilmu agama? Jawapan, fardu ain daripada ilmu agama itu adalah satu kadar daripada ilmu agama, yakni ilmu agama yang luas, yang wajib dipelajari tentangnya, daripada ilmu i'tiqad, daripada ilmu akidah, dan termasuk juga persoalan-persoalan tentang fiqh, dan termasuk juga hukum hakam muamalat bagi mereka yang terlibat dengannya dan seumpamanya, dan juga seperti wajib juga mempelajari tentang kemaksiatan dosa, kemaksiatan hati dan kemaksiatan anggota-anggota seperti lidah dan sebagainya, dan mengetahui apa yang perlu kita pelajari tentang hukum hakam zakat bagi orang yang wajib ke atasnya zakat, dan haji bagi orang yang mampu, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu, yakni ilmu yang fardu ain, itu wajib bagi setiap orang muslim. Baik. Perbahasan yang pertama yang diutarakan oleh pengarang kitab rahimahullahu taala, pengarang kitab mengenengahkan bahawa ilmu agama ini luas. Naam, ilmu agama ini luas. Kita mencari, kalau kita menuntut tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu pun, tetap ilmu agama ini luas. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala satu hari dia mampu hadir 12 majlis ilmu. Dalam satu hari 12 majlis ilmu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala hadir. Ini semangat orang alim, dia suka dengan ilmu, kerana ulama kata alamatul falah fi syakhs talabul mazid fil alam. Petunjuk atau tanda seorang itu dia mendapat keberuntungan di dunia dan di hari akhirat, iaitulah orang ini dia jadi rasa cinta, jatuh hati, jatuh terpaut di hati dia dengan ilmu. Maka tidak menjadi satu perkara yang tidak menjadi satu masalah bagi dia untuk satu hari dia hadir 12 majlis ilmu. Ilmu agama ini luas. Namun kata ulama, dalam ilmu yang lautan luas itu, satu kadar daripada ilmu agama wajib dipelajari bagi setiap orang mukallaf. Tidak wajib kita mempelajari semua ilmu-ilmu yang ada di dalam agama kita, kerana ilmu yang ada di dalam agama kita ini luas. Dan hendaklah kita tahu juga bahawa dalam masa yang sama, di sana ada satu kadar juga daripada ilmu tak wajib kita mempelajari tentangnya. Di sana ada kadar yang wajib, yakni wajib di sini maknanya kita kalau tak belajar dosa, tu maknanya. Memang ada sebahagian daripada kadar, satu kadar daripada ilmu tak tahu tentangnya dicatat dosa kepada kita. Tetapi di sana ada kadar daripada ilmu, andai kata kita tak tahu tentangnya, tak dicatat ke atas kita dosa. Maka memang begitulah ilmu dia terbahagi kepada dua. Maka
Di sana ada kadar, satu jumlah, satu sukatan daripada ilmu yang wajib dipelajari. Di sana ada satu kadar daripada ilmu yang tidak wajib kita mempelajari tentangnya. Adapun satu kadar daripada ilmu yang tidak wajib kita belajar tentangnya, yang tidak fardu ke atas setiap orang mukallaf, tak wajib, yakni tidak wajib bagi setiap mukallaf, tetapi dia wajib kepada sebahagian orang. Ini kita panggil fardu kifayah. Seperti ilmu mirath, ilmu tentang faraid. Faraid kalau ada dalam kampung kita, dalam satu daerah kita, di kawasan ada qadhi, ada satu bandar, ada qadhi. Di situ kawasan yang seluas itulah daerah ke ataupun satu kawasan yang ada qadhi, ada di orang Arab kata Mesir ini satu negara, dia mesti ada qadhi dan dia ada tempat yang salat padanya, dan ini kita panggil sebagai balad. Maka kalau tempat ini tak ada langsung orang pandai miras, maka habislah orang Islam di kawasan tu berdosa. Ini kita panggil apa? Ilmu fardu kifayah. Misal contoh lagi tentang jinayat. Tentang jinayat ini fardu kifayah, orang tahu tentangnya, ada sebahagian orang menekuni tentangnya. Maka kalau tidak diketahui oleh sebahagian yang lain, maka yang sebahagian yang lain itu terangkat daripadanya dosa. Jika cukup kifayah, maknanya memang ada sebahagian yang lain tahu sebagaimana sepatutnya dia tahu tentang perkara jinayat. Maka begitu juga solat, kita panggil solat jenazah, kan? Kalau ada sebahagian orang yang melakukan tentangnya, maka terangkat dosa daripada orang Islam yang lain yang tahu kematian jenazah tersebut. Tapi semua tahu dia mati, semua tahu bahawa jenazah Muslim itu meninggal dunia, maka semua tak nak menguruskan jenazah tersebut, maka semua berdosa. Itu dia panggil fardu kifayah. Adapun fardu ain, fardu itu maknanya wajib. Wajib maknanya kalau sekiranya kita buat itu dapat pahala, dan kiranya kita tinggalkan ia dapat dosa, yakni berhak dimasukkan di dalam neraka. Itu maknanya wajib. Dan seerti dengan wajib dalam mazhab Syafi'i fardu. Bila kita kata fardu, maka kalau buat dapat pahala, jika ditinggalkan kena dosa. Itu istilah fardu. Maka fardu ini ulama bahagikan kepada dua. Terbahagi dia kepada fardu ain. Ain ini maknanya individu tu, setiap daripada mereka wajib ke atas kepala setiap individu. Maka dinamakan dia dengan fardu ain. Setiap orang yang telah jadi mukallaf wajib ke atasnya mempelajari ilmu ini, maka ini dinamakan fardu ain. Manakala kalau sekiranya diwajibkan kepada sebahagian yang lain, dan terangkat dosa daripada orang yang lain yang tidak mengetahui tentang perkara itu namanya fardu kifayah. Kifayah itu makna apa? Cukup. Sudah cukup sebahagian orang yang menekuninya, maka terangkat daripada yang lain. Misal contoh, mesti ada qari yang pandai tajwid dalam satu qaryah, dalam satu kampung. Misal contoh, tak ada orang pandai, tak ada tahfiz seorang pun yang hafal Quran 30 juzuk dalam kampung. Itu fardu kifayah. Mesti ada seorang dalam satu kampung, mesti ada seorang yang dia hafal 30 juzuk. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu namanya fardu kifayah. Dan yang fardu ini ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain wajib ke atas setiap orang mukallaf mempelajari tentangnya. Apa makna wajib ke atas setiap orang mukallaf mempelajari tentangnya, supaya kita jelas? Maknanya tidak ada pengecualian. Misal contoh, suami dia dah belajar, ini bukan maknanya sudah cukup, isteri dah tak perlu belajar, anak tak perlu belajar. Ini fardu ain. Berarti kalau suami dah belajar, tak mencukupi dengan dia, mesti juga isteri belajar, dan mesti juga anak lelaki dia dan adik lelaki, anak perempuan dia, adik beradik lelaki atau adik perempuan kena tahu juga.
maka ini maknanya fardu ain. Fardu ain dia tidak khusus, dia kena kepada setiap individu muslim yang mukallaf. Ini maknanya, ini yang kita maksudkan dengan fardu ain. Adapun fardu kifayah, tidak wajib ke atas setiap orang muslim, tapi kalau sekiranya sudah ada di sana orang yang melakukan, orang yang mempelajari tentangnya, dan cukup dengan mereka itu berhasil hajat dengan mereka itu, maka kata ulama, maka berlakulah fardu kifayah dan terangkat dosa daripada yang lain yang tak tahu tentang perkara tersebut. Maka oleh kerana itu pengarang kitab, oleh kerana ada banyak perkara yang dia sebut di sini wajib dipelajari secara fardu ain ke atas setiap orang individu, tak boleh kita menjahili tentangnya, maka dia memberi di awal perkara dalam membahaskan kitab ini, dia memberi faham kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan mempelajari ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu bukan baca doa makan. Ilmu fardu ain itu bukan maknanya belajar pergi masuk tandas tu baca doa. Kadang orang yang mengajar fardu ain dia tak tahu apa fardu ain. Itu sunat. Orang yang pergi masuk khala, masuk tandas dan keluar tandas baca doa tu sunat. Fardu ke sunat? Sunat. Kemudian baca doa makan, itu sunat. Itu tak jadi fardu ain. Kadang-kadang sebahagian yang ajar, yang namakan fardu ain, sebenarnya banyak perkara yang diajarnya bukan fardu ain. Jadi sedihnya, ramai orang sepatutnya dia tahu daripada kecil tentang fardu ain, rupanya dia tak belajar tentangnya, dan dia hidup dalam keadaan dia tak tahu tentangnya. Dia bawa dosa tiap-tiap hari, iaitulah dosa tidak mengetahui perkara yang fardu ain. Kalau ditanya dia dengan banyak perkara yang berkait dengan fardu ain, dia tak tahu. Sedangkan fardu ain tidak diketahui tentangnya, hukumnya adalah dosa. Maka hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang ilmu ini ulama namakan dia fardu ain. Kadang setengah ulama kata ilmu ini dinamakan ilmu hal, ilmu yang segera dipelajari, mesti jangan lengah-lengah serta merta dipelajari. Ada setengah ulama menamakannya ilmu dini daruri, yakni ilmu yang tak dapat tidak mesti kamu mempelajari tentangnya. Maka Imam An-Nawawi dia sebut apa yang kita telah sebut ini, Imam An-Nawawi sebut dalam kitab dia, dan juga ulama-ulama yang lain sebut tentangnya juga. Kemudian hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab dia kata wajib secara fardu ain kita mempelajari satu bahagian daripada ilmu akidah. Naam, ilmu akidah juga luas, perbahasannya sangat luas. Tetapi dalam ilmu akidah ini juga ada di sana perkara-perkara yang wajib kita mempelajari tentangnya. Kalau kita jahil tentangnya, ini tak boleh. Iaitulah kata para ulama mengetahui tentang makna dua kalimah syahadah. Syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iaitulah makna dua kalimah syahadah. Yang pertama tu maknanya kesaksian kita tentang tiada yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Dan syahadah yang kedua disebut dengan kesaksian bahawa Muhammad itu Rasulullah. Di bawah dua tajuk yang besar ni, di bawahnya terangkum banyak perkara yang wajib kita pelajari. Ini di bawah dua perkara ni, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, apa sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, wajib kita mempelajari tentangnya. Sifat yang mustahil disifatkan kepada Allah, wajib kita mempelajari tentangnya. Dan sifat yang harus ke atas Allah Ta'ala, wajib kita mempelajari tentangnya. Begitu juga para anbiya, wajib kita mempelajari apakah sifat-sifat yang wajib bagi para anbiya, yang mustahil ke atas mereka, yang harus kepada mereka. Maka ini disebut dengan
syahadatan, ilmu tentang makna dua kalimah syahadah. Dan Nabi sebenarnya di awal datangnya Rasulullah kepada penduduk Arab, Nabi SAW bukankah dia mendekati masyarakat dan dia ajar makna dua kalimah syahadah? Maka bukankah Nabi bila jumpa di satu musim di Makkah, Nabi SAW kata kepada penduduk Makkah ketika itu yang berhimpun di musim haji tiap-tiap tahun, mereka berhimpun, maka Nabi jumpa dan ambil peluang ketika ini. Nabi kata, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Maknanya di awal Islam, di awal datangnya Rasulullah, Nabi menekani tentang mempelajari ilmu ini dahulu. Dan ini yang dibuat oleh ulama Nusantara kita. Ulama Nusantara kita di antara karya-karya yang banyak dan kitab-kitab yang banyak dikarang oleh ulama-ulama kita dapati bahawa dia menelusuri cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ilmu ini daripada yang lain. Maka Nabi kita buat macam itu. Di awal Islam, tuan-tuan, adakah Rasulullah ajar terus di awalnya salat? Kita akan dapati tidak. Salat tidak di awal datangnya Rasulullah disyariatkan salat. Rasulullah diangkat menjadi Nabi ialah ketika umur 40 tahun. Naam, salat sangat penting, tapi dia tidak sepenting akidah, kerana orang yang salat setelah dia bagus akidah. Maka Rasulullah di awalnya dia ajar akidah terlebih dahulu. Nabi di awalnya ada tak Nabi ajar zakat? Cari hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tak ada. Pendidikan awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan satu hari, 10 tahun belum lagi. Nabi Rasulullah berada di Makkah berapa lama? Belum lagi Rasulullah ajar mereka tentang zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi ajar mereka tentang haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ajar lagi mereka tentang puasa di bulan Ramadan yang wajib ini. Tetapi setelah itu baru diturunkan pensyariatan perkara-perkara ini, menunjukkan sunnah an-nabawiyah di dalam pendidikan ialah Nabi menekani ilmu ini terlebih dahulu. Sebab itu Jundub bin Abdullah dia kata apa? Dia kata kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kami dulu sedang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu kanak-kanak umurnya hampir baligh. Maknanya umur hampir baligh. Kunna nata'allam al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami belajar dulu daripada Rasulullah tentang iman, tentang makna dua kalimah syahadah terlebih dahulu sebelum kami belajar Al-Quran. Sebelum kita belajar Al-Quran. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa ta'allamna al-Quran fazdatna bihi imana." Kemudian kami belajar Al-Quran, kemudian bertambah-tambah iman kami. Maka menjadi satu kesilapan dahulukan Al-Quran sebelum kita ajar anak kita akidah. Diajar dulu dia tentang ketuhanan Allah, bahawa yang menciptakan dia Allah. Diajarnya Allah utuskan kepada kamu Rasul namanya Muhammad, Arabi, bangsa Arab. Diajar, kita ibu bapa wajib kita ajar pendidikan ini kepada anak. Ini yang sepatutnya di awal dimasukkan makna dua kalimah syahadah. Dan pendidikan ini telah disilibuskan oleh ulama. Antaranya dalam kitab inilah yang dia akan bicarakan nanti, ialah elemen-elemen yang jadi fardu ke atas kita, yang wajib kita mempelajari tentangnya, dan kita ajar anak kita, isteri kita, sanak saudara kita, pelajar kita tentang ilmu ini terlebih dahulu sebelum kita mulakan ilmu yang lain. Setelah ini baru kita mulakan dengan fiqh, baru mulakan dengan tasawuf, baru mulakan dengan Al-Quran, baca Al-Quran, memahami makna Al-Quran. Dan ini ditepati dengan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis itu perawinya adalah perawi yang thiqat sebagaimana disebut oleh Al-Hafidh Al-Busiri dan selainnya. Maka didahulukan ini dan menjadi satu perkara yang kita boleh lihat di tanah Melayu. Saya keluar sikit dalam konteks perbahasan ini.
Kalau kita lihat, disebabkan ulama-ulama Melayu kita dahulu mereka menitik beratkan perkara ini sebagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini masih ada di dalam negara kita ini masjid. Hari ini kita duk tengok situ ada masjid, sini ada masjid, datuk kita solat, nenek kita solat. Ni boleh berlaku disebabkan adanya orang-orang dulu. Apa makna adanya orang dulu? Orang dulu, kita punya negara ini dahulunya bila tersebarnya Islam ke negara kita, ada yang kata datang dengan pelbagai sumber lah tentang Islam, cara sampai ke negara kita ni dengan cara tanpa peperangan, dan Islam mula berkembang dan anak nusa bangsa kita ini mengaji ilmu agama. Dan sejarahnya orang-orang kita ni hantar anak pergi Mekah pada ketika dahulu mengaji 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, dan sejarah memang tidak membuktikan perkara ini. Antaranya Syekh Abdullah Fahim yang mufti pertama di Pulau Pinang, yang mana di awal kemerdekaan hari itu dialah yang memberi tarikh kemerdekaan 31 Ogos 1957. 1957. Tarikh kemerdekaan itu, kemerdekaan tersebut diberikan oleh Syekh Abdullah Fahim apabila datang Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj minta nasihat daripadanya. Walhal dia ni ayah dia lahir di Mekah, ada rumah dia di sekitar Makkah Al-Mukarramah, tapi ketika itu penjajahan berlaku di tanah Melayu. Maka orang ulama dahulu mengaji lama pun di sana, mereka takkan tinggalkan tanah asal mereka. Mereka pulang, dan antaranya Syekh Abdullah Fahim ini. Dan orang-orang dulu, mereka, kalau kita lihat dalam sejarah, untuk kita tengok supaya nampak itu fakta, tengok dalam kitab-kitab Jawi Melayu, maka kita akan dapati kebanyakan penulisan ulama-ulama kita dahulu, hatta kalau dia nak karang dalam ilmu fiqah, di awalnya dia telah mengarang tentang ilmu akidah. Kenapa? Dan ini terjawab bila masuk penjajah-penjajah. Dan ini hebatnya orang dulu. Bila masuknya penjajah di tanah inilah, tanah kita, tanah Melayu ini, bila masuk penjajah di negara ini, orang kafir masuk apa negara kita, banyak penjajah yang masuk Perancis, masuk ke negara kita Belanda, masuk ke negara kita Inggeris, masuk ke negara kita Portugis, masuk ke negara kita Jepun. Tak gitu tuan-tuan, pelbagai. Tetapi masuk mereka ini tidak hilang akidah di hati orang kita. Yang tak hilang tu kenapa? Kerana ada negara masuk penjajah, bukan hanya dijajahnya negara, bukan hanya dijajahnya jisim dan jasad, tapi mereka tinggalkan agama. Jangan cerita tentang negara Andalus, cerita jiran kita aja. Filipin. Asalnya Islam datang ke situ, sedang ada empire Islam di situ, kita ada Mamluk di situ. Kemudian mula Islam itu mula orang tinggalkan, datang penjajahan, maka mereka serahkan segala-gala, sehingga orang Islam hingga hari ini, kalau kita tengok ada 3 pulau je milik orang Islam pada ketika itu di Filipin. Maka di tanah ini kenapa tak jadi seperti itu? Antaranya bila masuk penjajah, ulama-ulama ini dia tak tidur. Siang dan malam mereka karang kitab, mereka mengajar, masuk dalam masyarakat, pergi himpunkan masyarakat, ajar mereka, hidup dalam susah dengan mereka, habiskan masa dengan mereka, sampaikan ilmu kepada mereka. Masuk penjajah, tidaklah manusia semuanya itu tinggalkan agama. Tidaklah mereka semua jadi Yahudi atau jadi Nasrani, dan seperti sejarah sebahagian daripada negara yang lain. Ini kita perlu lihat sejarah yang perlu kita telusuri dan lihat betul-betul. Yang sepatutnya kita highlight ini jasa para ulama. Hingga hari ini kita dapati bahawa adanya masjid, kita dapat buat ibadah, ibu bapa kita dapat tenang buat ibadah. Ini jasa-jasa daripada orang-orang dulu. Dan mereka ajar tentang antaranya ialah akidah. Akidah ini menjadikan orang itu bila mana datang apa-apa budaya, apa-apa fahaman, apa-apa penyelewengan di dalam akidah, maka mereka tidak menerima. Kerana apa? Kerana mereka telah memasang di dalam hati mereka akidah yang diajar oleh baginda Rasulullah, akidah yang telah diajar oleh para ulama. Maka ini menjadi perisai dalam hidup mereka, tidak menerima fahaman-fahaman yang luar daripada akidah ahli sunnati wal jamaah. Maka ini
perkara yang perlu kita lihat tentang apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu, apa yang dibuat oleh para ulama kita di tanah Melayu kita. Masuk insya-Allah. Amin. Kemudian di dalam ilmu akidah ini, sebagaimana saya sebut, kita akan membahaskan tentang dua kalimah syahadah itu dengan detail. Dengan detail insya-Allah tabaraka wa taala. Dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kedua-duanya. Dan juga kita wajib mempelajari beberapa isu-isu tentang permasalahan fiqh. Dalam fiqh ni, fiqh luas, nak belajar tentang fiqh luas. Tetapi dalam fiqh ni kena ada benda kita wajib mempelajari tentangnya. Antaranya wajib kita mempelajari tentang bersuci. Ada sebahagian orang tak tahu nak istinja, tak tahu cara yang sah. Kira-kira istinja ni sah, solat dia sah disebabkan dia buat istinja dengan betul. Maka di sini fardu ain dia mempelajari apakah cara istinja, apakah makna istinja dan cara istinja yang diajar oleh para ulama. Bagaimana nak bersihkan najis, apakah jenis-jenis najis. Kalau najis yang macam ini, bagaimana basuhnya? Kalau sekiranya najis yang macam ini, bagaimana basuhnya? Kalau najis yang macam ini, bagaimana basuhnya? Kalau kena pada tika semayang kita, macam mana kena? Kalau kiranya kena bulu sekian, macam mana kita nak mengetahui tentangnya? Kena pelajari tentang perkara tersebut. Kita tahu tentang syarat-syarat wuduk, kita tahu tentang rukun-rukun wuduk, dan kita tahu tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Itu fardu ain. Dan betapa ramai manusia hakikatnya, terutama di zaman ini, yang tak tahu apakah hukum, apakah rukun-rukun wuduk. Apa rukun-rukun wuduk tak tahu. Apakah dia perkara yang menjadi syarat bagi, apakah perkara yang membatalkan wuduk. Tak tahu dia perkara yang membatalkan wuduk tu apa. Maka ini betapa ramai orang yang tidak mempelajari apa yang wajib ke atasnya. Dan dia mempelajari dalam fiqh juga, dia wajib mempelajari yang berkaitan dengan salat, tentang syarat-syarat sah salat, tentang rukun-rukun salat. Dan di sana, subhanallah, di sana ramai lagi orang yang tak tahu rukun-rukun salat. Disangkanya rukun sedangkan dia bukan rukun. Disangkakan dia sunat tetapi dia rukun. Ada sebahagian orang, masa saya di pejabat mufti dulu, kita tanya, tahiyat awal ini rukun solat ke tak ustaz? Dia kata itu rukun, tahiyat awal. Tahiyat awal, datang 2-3 orang, tahiyat awal tu rukun. Maknanya tak beres fardu ain. Fardu ain tak beres. Ini ramai. Kalau di kalangan asatizah wujud golongan yang macam ini, bayangkan orang yang awam, sedangkan ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap orang mukallaf. Maka ini yang kita nak tunjukkan bahawa penting kita mempelajari tentangnya. Wajib kita mempelajari tentang perkara tersebut. Dan kita hendaklah tahu tentang perkara-perkara yang membatalkan solat, kerana barangkali kita menyangka solat kita batal tapi sebenarnya tak batal. Barangkali kita sangka solat kita sah, sebenarnya kita telah buat perkara yang membatalkan solat. Ini kenapa? Kerana kita tak tahu apakah perkara yang membatalkan solat, apakah perkara yang tidak membatalkan solat. Ini fardu ke atas kita mengetahui tentangnya. Dan bila kita nak solat Jumaat, ada perkara yang wajib kita tahu tentangnya, rukun-rukun khutbah, tentang syarat-syarat bila kita nak solat berjamaah, syarat-syarat berjamaah yang berkaitan dengannya. Kemudian kita mempelajari dan wajib kita mempelajari tentang muamalat. Ini bagi orang yang terlibat dengannya. Kalau orang tu dia terlibat dengan jual beli, mesti kena tahu apa rukun jual beli, apakah syarat-syarat jual beli. Ini dalam muamalat jual beli. Kalau orang itu dia ada rumah untuk disewa, macam mana mungkin dia berani masuk dalam transaksi sewa menyewa sedangkan dia tak tahu rukun sewa menyewa, syarat-syarat sah dalam sewa menyewa. Boleh jadi dia buat kontrak sewa dan sewa menyewa dengan orang ini dengan cara yang haram. Dan betapa banyak orang yang buat macam itu. Boleh jadi seseorang itu dia tak belajar tentang jual beli, dia buat jual beli selama ini dengan cara yang tidak sah.
Bukan hanya dalam mazhab Syafi'i tak sah, mazhab Malik pun tak sah, mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah pun tak sah, apa-apa mazhab pun tak sah. Maknanya apa? Maknanya dia tak mempelajari tentang muamalat. Dan ini sebetulnya dalam bab muamalat secara khususnya, hingga hari ini banyak muamalat yang dilakukan oleh sebahagian orang, bukan mazhab Syafi'i, bukan Hambali, bukan Maliki, bukan mazhab yang muktabar daripada mazhab yang empat itu, ataupun mazhab yang muktabar selain daripada yang empat itu. Tak ada. Bahkan itu, saya rasa ada orang buat muamalat macam tu, saya pun buat juga. Jadi dia tak tahu ini dibenarkan dalam syarak ke tak dibenarkan dalam syarak. Maka dia tak tahu apakah syarat-syarat jual beli yang disebut oleh para ulama, yang ia diistinbat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini berkaitan dengan muamalat, dan muamalat ni banyak. Kalau orang tu dia berkait dengan syarikat, you kena belajar tentang kait dengan syarikat supaya kita bersyarikat dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Bila seseorang itu dia buat kirab, hutang pinjaman hutang, naklah dia tahu tentang apakah perkara-perkara yang dilarang apabila seseorang itu dia terlibat dengannya. Bila dia jadi riba, bila dia tak jadi riba, itu yang berkaitan dengan qirab. Apabila dia berkait dengan ar-rahan, gadaian, dia kena belajar tentang ar-rahan, hukum hakam yang berkaitan dengannya. Dan begitulah seterusnya dalam bab muamalat. Hatta nikah. Nak nikah bukan hanya semangat je, mesti kena tahu rukun nikah, dia kena tahu syarat-syarat, kena belajar tentangnya. Maka tak belajar tentangnya, dan ini sangat bahaya. Kalau bahaya, tak tahu tentang muamalat bahaya, tak tahu tentang perkahwinan dan masuk di dalamnya, maknanya terlibat dengan kontrak nikah, sedangkan dia tak tahu apakah yang boleh menjadikan sah perkahwinan tu, dia tak tahu, pakai nak kahwin je. Maka ini bahaya, kerana implikasi daripada perkara tersebut melibatkan zuriat hingga statusnya tak diketahui. Sama ada dia dikira sebagai anak yang dinasabkan kepadanya atau tidak. Dan berkait dengan miras, harta dan sebagainya. Maka kata ulama, lebih-lebih lagi perlu diperhatikan kalau sekiranya berkait dengan perkahwinan. Kena belajar tentangnya. Mesti kena ada fiqh an-nikah, fiqh yang berkait dengan nikah, kena mengaji juga bagi mereka yang terlibat dengannya. Tapi bagi orang yang tak nak berkahwin, kata ulama tidak fardu ke atasnya. Macam tadi, orang yang tidak terlibat dengan sewa menyewa, fardu tak dia belajar tentangnya? Tak jadi fardu ain ke atasnya, kerana dia tak terlibat dengan perkara tersebut. Begitu juga zakat. Zakat bagi orang yang wajib ke atasnya. Tak semua orang wajib mengeluarkan zakat. Ada manusia disebut dia sebagai orang kaya dalam bab zakat. Bukan orang kaya mesti ada banglo, tapi kaya di dalam konteks zakat ni makna kena keluarkan zakat. Maka wajib kita mempelajari tentangnya. Adapun orang yang tak wajib ke atasnya zakat, dia penerima zakat, maka dia tak wajib mempelajari tentangnya. Dan dia mempelajari tentang al-hajj. Al-hajj ni maknanya haji. Bagi orang yang mampu ke atasnya, berarti orang yang dia tidak mampu ke atasnya, tak ada harta nak pergi ke sana, nak pulang, dan tak ada keamanan misal contoh, maka dia tak mampu misal contoh, maka tak wajib dia mempelajari tentangnya. Bila dia jadi wajib, bila dia bila dia jadi mampu. Dalam konteks mampu ni kita kena bahas lagi dalam kitab fiqh. Maka wajib dia mempelajari perkara yang berkaitan dengan haji. Dan ini dipanggil fardu ain. Dan Nabi SAW sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu, yakni ilmu fardu ain, compulsory, fardu bagi setiap orang muslim. Sampai di sini insya-Allah kita akan sambung soalan yang kedua pada pertemuan kita yang akan datang. Qul qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.